Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Alhamdulillah ya, kita pada malam ni dapat mengadakan satu lagi program yang dihostkan oleh ataupun program products connecting dot learning, iaitu yang kita panggil sebagai CDL hands on IPG ya. Jadi untuk malam ni kita akan ada dua sesi, iaitu sesi snippet ya yang akan dikenalikan oleh Datuk Dr. Mehandal Singh ya, dan seterusnya sesi kedua akan dikenalikan oleh Zulkifli Mahayuddin. Sebelum memulakan, saya perkenalkan sedikit berkenaan dengan Datuk Dr. Mahayuddin Singh. Datuk Dr. Mahayuddin Singh ni merupakan figure yang tidak asing lagi lah dalam dunia pendidikan di Malaysia ni ya. Untuk makluman semua, beliau merupakan salah seorang koordinator connecting dot learning, merupakan mantan pengarah Institut Aminuddin Baki ya. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan Datuk Dr. Mehandal Singh untuk meneruskan sesi CDL snippet reflect on. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Dr. Hadi, terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada malam ini. Terima kasih Dr. Hadi kerana memperkenalkan saya dengan pada rakan yang hadir pada malam ini. Saya tidak figure yang baru dengan sistem pendidikan guru kerana saya dilatih sebagai seorang guru. Sijil guru saya daripada MPIK. Kemudiannya pada tahun 90 atau 91 saya rasa saya menjadi pensyarah di MPIK, dan kemudiannya pada tahun 2010 atau 2010 sampai 2015 sebagai timbalan pengarah IPG Kampus Raja Melewang. So biasa dengan sistem pendidikan atau latihan guru, dan kepada semua yang pemimpin atau pensyarah di IPG atau di IPGM, bertugas di IPGM, terima kasih bersama. Ini adalah sesi terulung kita ya. Ada pembetulan sedikit, bukan Sabah IPG, dia IPG snippet siri 1. So tajuk kita pada malam ini hanya untuk lebih kurang 10 minit. Topiknya adalah Leaders are Readers. Banyak penulisan tentang kepentingan pemimpin itu menjadi seorang pembaca, sentiasa rapat dengan ilmu. All leaders are readers, but not all readers are leaders. Kalau kita jadi pemimpin. Tapi jangan lupa, pemimpin ini di sini arti katanya bukan seorang yang mempunyai satu jawatan. Tidak semestinya. Sebagai seorang pensyarah di IPG, sudah pastinya anda perlu sentiasa membaca. Ilmu boleh datang daripada makalah, daripada majalah, daripada jurnal, daripada penulisan sendiri, apa jua bacaan daripada internet, termasuk buku. Kalau kita membaca, yang pertama kita ada competitive advantage. Baca untuk ilmu. Kalau kita baca 1 hour per day, dalam bidang yang kita caburi, itu kalau diterjemahkan adalah sebuah buku seminggu. If you read 1 hour a day. Kalau kita baca sebuah buku dalam seminggu, kita mungkin boleh habiskan 50 buah buku dalam setahun. Dan kalau kita boleh habiskan 50 buah buku untuk 3 tahun, sudah pastinya
ilmu yang ada itu meletakkan anda sebagai seorang pakar dalam bidang kecil itu. Dan kalau perkara ini terus sambung untuk dari 3 tahun sehingga 5 tahun, you become a national authority. Umpamanya dalam early childhood education. Kalau seterusnya anda sambung untuk 7 tahun, anda akan jadi an international authority. Of course, tuan-tuan akan kata, adakah dengan membaca saja saya boleh jadi seorang pakar atau an authority? Tapi itu adalah satu daripada kriterianya. Selain daripada ilmu-ilmu lain atau amalan yang patut ada pada kita. So, perkara ini penting untuk kita hayati bersama. Sentiasa kita memberi perhatian kepada investment ya dalam membaca, dalam pembelajaran kita. Ada dicadangkan 3% daripada apa gaji kita tu patut kita belanjakan untuk pembangunan profesional kita atau perkembangan profesional kita. Dan kita boleh, seperti saya sebut tadi, baca makalah dan jurnal. Kadang-kala satu artikel itu boleh membawa satu perubahan dalam kerjaya kita, dalam pemikiran kita. Dan kalau kita dapat idea yang tepat, idea itu boleh membawa satu perbezaan kepada hala tuju kerjaya kita. Dan yang keempat, pembangunan peribadi melalui kepakaran dan menghadiri kursus. Sentiasa baca atau hadir kursus yang ditulis oleh pakar dalam bidang kita. Tadi saya beri contoh early childhood education, pembelajaran awal kanak-kanak. Atau dalam bidang tuan-tuan dan puan-puan sendiri, matematik, psikologi, dan bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Apa juga yang tuan-tuan dan puan-puan menjadi pensyarah dalam bidang itu. Dan juga baca buku yang beri practical information yang boleh digunakan. Sebab itu sesi macam sesi ini dipanggil hands-on. Kenapa? Perkongsian itu akan memberi kita sedikit ilmu tentang kemahiran. 3 aspek yang saya utarakan selalu ialah knowledge, attitude and skill. Kalau kita ada sikap yang betul, kita ada kemahiran dan kita ada ilmu, itu akan memperkayakan lagi wisdom yang ada pada kita, hikmah yang ada pada kita. So saya sebut tadi ungkapan, not all readers are leaders, but all leaders are readers. Kalau kita pergi ke kamp tentera, kita masuk ke bilik general ke colonel ke, atau siapa-siapa, kita lihat tempat pejabat dia tu mungkin dipaparkan gambar raja, senjata, buku yang ada dalam rak adalah mengenai perang dan yang berkaitan dengan ketenteraan. Bagi kita sebagai pendidik, di tempat di mana pejabat kita atau kubikel kita sentiasa patut ada buku. Dan kita kena demonstrate kepada pelajar kita juga. Bukan saja leaders, model and demonstrate that we are learners. Kita sendiri pun sentiasa are lifelong learners. Sedang belajar, sedang meneroka idea dan ilmu baru. Kita menyoal dan mencabar perspektif dan amalan semasa. Dan kita juga baca untuk sebagai pemangkin untuk refleksikan diri. Dan yang paling terakhir ialah kita rasa seronok. Ya? It's a form of enjoyment bila kita membaca. Dan walaupun saya dah bersara, kadang-kadang saya dapati dalam bacaan-bacaan banyak ilmu baru. Dan tidak adalah, kita tidak boleh kata dah mantap ilmu kita tu. Tak mungkin akan berlaku perkara itu. Setiap kali buka buku baru dan kita dapat ilmu baru. Dan memberi kita idea. Bacaan akan sentiasa beri kita idea. Kita selalu sebut ya,
pendidikan yang terbaik adalah di negara Finland. Dalam satu rencana dalam surat khabar pada tahun 2017 atau 2018 yang dipaparkan pada slide ini, masyarakat atau penduduk Finland telah pinjam 68 juta buah buku dalam setahun. Populasi Finland adalah di antara 5 hingga 5.5 juta saja. Cuba bayangkan, itu adalah populasi pelajar di negara kita. Daripada prasekolah sampai ke tingkatan 6, we have 5+ million students. Bolehkah kita bayangkan bahawa populasi di negara kita pun boleh pinjam sebegitu banyak buku? Bila kita lihat sistem pendidikan, ia bukan saja mewakili mereka yang terlibat dengan pendidikan secara direct, tetapi masyarakat secara keseluruhan. So the Finnish population is very much engaged in learning. Dalam satu kajian, mereka ditanya, masyarakat Finland ditanya, apa prioriti mereka? Nombor 1, dalam makalah yang saya paparkan ni, kalau if you enlarge, anda boleh baca apa yang saya sampaikan ini. Mereka mengatakan bahawa public service yang pertama yang mereka harapkan daripada kerajaan mereka adalah air yang bersih. Yang kedua, mereka inginkan pusat sumber. Second highest public service. Dia tak minta pun kereta api laju ke dan sebagainya, tapi dia minta libraries. Dan kalau anda lihat di slide ini, OD itu adalah satu library yang baru yang mempunyai 100,000 buah buku, studio, 3D workshop dan macam-macam. Setiap hari hampir 10,000 orang akan pergi ke pusat sumber ni yang disebut OD ni di Helsinki. So bagi satu masyarakat itu, kita hari ini tajuk kita adalah Leaders are Readers. Semasa bertugas di IIB, saya lihat di pusat sumber ada kata hikmah ini, when I'm bored, I read a book. So nampak aneh juga. Selalunya kita bila kita rasa bosan, kita buat sesuatu yang akan mungkin lebih mencabar, adventurous dan sebagainya. Tapi this is something interesting. Bila saya rasa bosan, saya akan baca. So tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang pensyarah umpamanya atau pemimpin, jangan lupa Philip Hellinger pada tahun 90-an selalu melawat IAB Genting. Dan dia mengupas tentang, kita sebut guru besar atau head teacher, dia kata bahawa sepatutnya the head teacher is the head learner. Sentiasa sedang meneroka ilmu baru. So, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama sentiasa rapat dengan ilmu yang ada di luar sana, maupun daripada buku atau daripada makalah, daripada jurnal, daripada internet dan sebagainya. Terima kasih, itu saja daripada saya untuk malam ini. Program yang terulung sekali untuk snippets dengan IPG. Dan saya selalu akhiri sesi saya dengan satu kata hikmah. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Kalau kita nak menguatkan otot, kita pergi ke gym. Tapi kalau kita nak memperkayakan minda kita, maka kita dapatkan ilmu daripada buku untuk memperkayakan minda kita. So itu saja daripada saya. Terima kasih Dr. Hadi. Saya serahkan kembali kepada tuan. Okay. Baik, terima kasih Datuk Dr. Mahendra atas perkongsian yang amat menarik tadi. Banyak perkara yang kita pelajari daripada perkongsian tadi berkaitan kepentingan membaca, ya, membaca
khususnya dalam kalangan kita sebagai seorang pendidik, ya, kita perlu sentiasa meneroka ilmu-ilmu baru. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Datuk Dr. Mahendra atas perkongsian snippet tadi. Baik, seterusnya kita akan teruskan dengan sesi yang kedua, iaitu berkaitan dengan connecting.learning, hands-on, cluster IPG. Ya. Untuk malam ini kita ada seorang lagi tokoh yang kita bawa untuk berkongsi berkenaan dengan satu lagi topik yang saya fikir amat menarik, ya, iaitu pedagogi berasaskan fenomena. Ya. Jadi kita ada pakar yang kita bawa pada malam ini, ya, berkaitan dengan pedagogi berasaskan fenomena, iaitu saya ingin perkenalkan, ya, tetamu kita pada malam ini, iaitu Cik Zulkifli bin Mahyudin. Ya. Kalau dapat boleh share video kita nak perkenalkan sedikit. Cik Zul, ya, ada di talian Cik Zul sekarang? Ada Dr. Lee. Ada, ya? Ya. Okey, baik. Sebelum saya pas pada Cik Zul, saya nak perkenalkan sedikit Cik Zul ni, latar belakang dia. Cik Zulkifli bin Mahyudin sebenarnya merupakan mantan ketua Jabatan Ilmu Pendidikan dari IPG kampus Ipoh, ya. Baru saja bersara, ya. 2 hari lepas bersara. Ya. Baru. Tahniah. Terima kasih Datuk. Dan kalau kita lihat latar belakang beliau, ya, beliau pernah mengajar di beberapa sekolah rendah, sekolah menengah, dan yang lama di IPG lah, ya, selama 36 tahun, ya. Untuk makluman Datuk, itu Cik Zulkifli ni boleh cakap Tamil ni. Wah. Dia ada. So, ada sebahagian tu nanti dia kena olah lah dalam bahasa Tamil. Dan untuk makluman semua, ya, Cik Zulkifli ni merupakan task force kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, pementasaraan bilik darjah dan juga certified instructional coach, ya, untuk IPG M, ya, Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dan beliau merupakan salah seorang ICG certified coach Kansas, ya. Ini juru kita panggil pembimbing instructional bertauliah ni, ya, peniterapan daripada Kansas USA. Ya. Dan pencapaian paling terkini, beliau telah mendapat anugerah Perkhidmatan Guru 2022 daripada Negeri Perak, ya, sempena Hari Guru Negeri Perak baru-baru ini, ya. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya serahkan kepada Cik Zulkifli untuk meneruskan sesi perkongsian pada malam ini. Dipersilakan, Cik Zul. Terima kasih Dr. Lee. Okey, saya share dulu slide saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati moderator kita pada malam ini, Dr. Abdul Hadi bin Makdawi, Datuk Mahinder yang ada bersama kita pada malam ini, ahli-ahli bersekutulah saya panggil, ya, dalam CDL, rakan-rakan pensyarah ataupun guru-guru, nampaknya pelajar pun ada, ya, siswa guru IPG. Seterusnya tuan-tuan dan perempuan yang beradalah di dalam perkongsian kita pada malam ini. Pertamanya saya mengucapkan terima kasihlah kepada Dr. Hadi dan juga rakan-rakan daripada CDL kerana sudi menjemput saya. Ya, tadi telah pun diceritakan, ya, pengalaman ataupun latar belakang saya. Sebenarnya macam Datuk Mahinder kata tadi, beliau juga berasal daripada
mata perguruan ya. Saya juga berasal daripada mata perguruan Datuk ya, daripada mata Kuala Terengganu Batu Rakit ya. Pada masa itulah sehinggalah saya menamatkan perkhidmatan saya di IPG Campus Ipoh. Cakap Tamil tu tak banyak Datuk, sikit saja boleh sebab dah tak praktis. Kalau masa tahun 80-an dulu rasa saya boleh bercakap ya, tapi bila dah tak guna words tu banyak, jadi banyak perkara yang saya tertinggal lah ya. Jadi itulah sikit-sikit bolehlah ya. Baik, apa Saya yang pun sikit saja. itulah sikit-sikit saja. Kalau orang bercakap nak mengumpat saya tu, saya fahamlah tu ya. Baik, saya teruskan Datuk Hadi, Datuk dan rakan-rakan semua. Baik, apa yang saya nak kongsikan pada malam ini sebenarnya mungkin telah pun diamalkan oleh rakan-rakan pensyarah dan juga rakan-rakan guru di sekolah ya. Apa yang disebut sebagai pedagogi berasaskan fenomena. Ya, jadi saya ambil tajuk ini sebagai satu refreshment ya. Jika ada keperluan di mana-mana ya, mungkin bolehlah tuan-tuan dan puan-puan bertanya balik kepada saya ataupun rakan-rakan di IPG Campus Ipoh yang telah pun ya menerima pendedahan dan mengupas semula apa yang disebut sebagai pedagogi berasaskan fenomena. Jadi sebenarnya bila sebut pedagogi fenomena ini, dia termasuk di dalam KPPB kami ya, di mana model reka bentuk pembelajaran itu salah satu elemennya menekankan pedagogical practices ya. Jadi apa yang ada di dalam pedagogical practices itu tak kiralah apa saja bentuk pendekatan, strategi, teknik, kaedah yang pensyarah ada, yang cikgu ada, boleh ya kita kongsikan. Dan salah satu daripadanya yang ada pada malam inilah yang saya cuba kongsikan. Jadi tujuan kita berkongsi pada malam ini adalah untuk kita belajar apa dia pedagogi berasaskan fenomena. Kalau kepada yang baru nak mengenalkan, nak mengetahui konsep pedagogi ini berasaskan fenomena ini, dan tentulah kriteria kejayaannya apabila tuan-tuan dan perempuan dapat menjelaskan bagaimana kita nak melaksanakan pedagogi berasaskan fenomena ya. Okey, yang kedua tu mungkin ada sedikit kesilapan teknikal ya, humanizing pedagogy. Sebenarnya fokus kita adalah kepada elemen fenomena pedagogi ya. Humanizing pedagogy mungkin ada satu siri yang lain lah ya. Jadi saya mulakan sesi kita, sebenarnya saya nak mengupas tajuk ini berdasarkan kepada tiga faktor elemen selama lebih kurang 1 jam ini, iaitu mulakan dengan pertanyaan mengapa kita nak guna. Kemudian yang kedua nanti kita tengok what is ya, apa sebenarnya fenomena pedagogi itu, dan yang ketiga kita cuba tengok sedikit how, bagaimana kita nak melaksanakan. Tentulah kita tidak dapat nak apply secara detail pada malam ini kerana masanya sejam saja. Memadailah dengan satu kita kata persoalan. Selepas ini tuan-tuan boleh buat penerokaan di dalam pelbagai sumber lah, buku, majalah, jurnal ataupun daripada sumber internet pada ketika ini ya. Baik. Jadi kalau kita lihat kepada konsep ya ataupun maksud pembelajaran berasaskan fenomena ini, tujuan sebenarnya sorry saya terlepas. Kita nak menyediakan pelajar untuk menyelesaikan masalah dalam situasi kehidupan sebenar. Tak kiralah pelajar kita itu siswa guru ke atau murid-murid di sekolah ya, atau pelajar-pelajar di sekolah. Apa yang kita selalu tekankan pada ketika ini bila kita menyebut tentang landscape baru pendidikan seperti yang ditekankan oleh Datuk yang berbahagia, Datuk Amin Senin sendiri ya, kita kena ada perubahan itu ya. Maka kita nak pelajar itu belajar dan boleh apply dalam kehidupan sebenar mereka ya, bukan hanya semata-mata memegang atau mengingati fakta-fakta penting, tetapi boleh digunakan dalam kehidupan seharian.
Sebab apa? Sebab kita tidak mahu aspek konsep yang abstrak itu kekal di dalam pemikiran pelajar-pelajar kita. Maksud saya, biar dia dijelmakan, diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kerana pada ketika daripada awal ya, kalau kita lihat di mana kita banyak menekankan sistem peperiksaan ya, maka tentulah hafalan fakta ya, dan juga pembelajaran yang agak pasif itu tidak membantu pelajar menghadapi kehidupan sebenar. Jadi kita tak mau dah perkara-perkara itu. Tetapi apa yang berlaku di sekolah ataupun di IPG pada ketika ini, elemen tradisional itu sudah semakin lama semakin ditinggalkan, tetapi sudah mula ada hands-on, ada menggalakkan pelajar berfikir bagaimana nak menghadapi dunia yang sentiasa mencabar pada ketika ini ya. Dan kalau kita lihat pada masa dahulu tidak berlakunya pelibatan atau perhubungan antara apa yang mereka belajar ya, di antara mata pelajaran yang dikatakan sifatnya itu berdiri sendiri. Kita ada subject matter ya, tetapi tidak dapat mengaitkan apakah kemahiran, apakah ilmu, apakah pengetahuan dan kefahaman sebenarnya yang terjalin di antara mata pelajaran yang berbeza itu. Jadi kita nak melihat bagaimana pelajar dapat membuat perkaitan supaya mereka boleh melalui kehidupan yang sebenarnya tidak terhad kepada satu kemahiran yang dipelajari daripada satu mata pelajaran ya. Jadi kita mulakan perkara ini sebagai satu faedah supaya pelajar boleh membuat perkaitan yang akhirnya mendorong pelajar ke arah pembelajaran bermakna. Jadi pembelajaran bermakna itu, tuan-tuan dan puan-puan mungkin sudah sedia maklum, pelajar menerima ilmu pengetahuan daripada pelbagai sumber, apply dalam kehidupan, mengguna dalam kehidupan, dan yang paling penting sekali apabila mereka dapat mencipta pengetahuan-pengetahuan baru daripada proses pembelajaran itu. Apabila mereka mencipta pengetahuan baru, maka berlakulah pembelajaran bermakna itu ya. Jadi boleh saya analogikan apa yang saya sebut tadi ya, yang dikatakan bahawa kefahaman, pengetahuan yang diterima oleh pelajar secara terpisah-pisah ya. Kalau kita tengok cat cat warna tu ada merah, ada kuning, ada biru, menggambarkan ada berbagai mata pelajaran. Contohnya ada geometri, ada literature, ada arts, ada biologi, ada kesihatan dan sejarah. Tetapi dalam kehidupan sebenar kita ya, tuan-tuan dan puan-puan, perkara itu sudah dicampurkan dan warnanya tidak kekal seperti warna yang asal. Bermakna di situ pengetahuan, ilmu dan kemahiran itu perlu digabungkan untuk kita melalui kehidupan kita dan untuk kita meneroka pengetahuan baru ataupun menyelesaikan masalah kehidupan sebenar. Ya, baik. Jadi contohnya lah kalau kita dalam kelas kita, kalau di sekolah ataupun semasa pelajar siswa guru kita nak pergi melaksanakan praktikum ataupun pensyarah-pensyarah di dalam kelas masing-masing untuk memahami saling hubungan di antara ilmu-ilmu itu maka contohnya di sini untuk memahami masalah perubahan cuaca dunia, pelajar perlu mendapatkan pengetahuan dan ilmu daripada bidang sains, bidang geografi, sejarah, matematik dan lain-lain lagi. Jadi pembelajaran jenis ini sebenarnya ada kaitannya dengan pembelajaran atau kaedah pendekatan yang lain juga. Tidak bermakna bila saya sebut pedagogi berasaskan fenomena itu berdiri sendiri, tetapi ada aspek-aspek lain seperti PBL yang biasa dilaksanakan oleh sekolah-sekolah dalam TS25, iaitu pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan inquiry dan pembelajaran berdasarkan masalah. Ini di antara contohnya. Cuma yang membezakan di situ, aspek yang mungkin membezakan sedikit ialah pembelajaran berasaskan fenomena perlu berlatarkan konsep global.
Ya, bermakna ilmu itu tidak hanya berlaku di dalam konteks lokaliti kita, tetapi universal. Ya, seluruh dunia menghadapi masalah yang sama. Ya, contohnya kita ada masalah isu alam sekitar, masalah kebuluran, masalah pandemik COVID-19. Dan apa yang kita buat di dalam proses pembelajaran itu adalah dalam bentuk pendekatan interdisciplinary berdasarkan multi-interdisciplinary yang ada di sekolah ataupun di institut pendidikan guru. Jadi ini adalah aspek Y. Ya. Okey, kita teruskan lagi sebelum kita pergi kepada apa sebenarnya pembelajaran berasaskan fenomena ini. Ya. Kalau saya kongsikan sedikit, ya, kajian yang dibuat oleh satu kajian, ya, yang berkaitan dengan dia kata di sini, ya, below are the most remarkable improvements in study results enabled by phenomenon based learning. Ya. Kalau kita tengok yang pertama ini, ya, dikatakan bahawa higher pass-through rate in online courses, ya, pembelajaran secara online, ya, apabila mereka melaksanakan phenomenon based learning ini, ya, dikata pada tahun 2014 pada musim luruh 49% student, ya, berjaya lulus, ya, dalam ujian itu. Ya, dalam ujian itu kepada satu sekolah yang disebut Riviera Students, ya. Manakala dalam 2015 dia juga nampak semakin meningkat kepada 59%. Dan pada Januari 2016 dia dah sampai 70%. Bermakna ada peningkatan. Bagaimana pembelajaran berasaskan fenomena ini telah meningkatkan pencapaian pelajar ini di dalam pembelajaran secara online, ya. Baik. Kemudian ini dalam bentuk grafnya lah, ya, kalau kita nak tengok secara lebih jelas, ya. 70% di akhir pada tahun 2016 sudah nampak 70% meningkat, walaupun, ya, ada fail, tetapi fail itu semakin kurang kerana yang berjaya itu 70%, ya. Jadi bermakna di situ ada peningkatan. Okey, begitu juga dengan yang memperolehi perkara kedua adalah grades yang lebih baik, ya. Grade yang lebih baik kalau kita tengok daripada 2014 itu sampai 2015 itu, ya, bermakna di sini the increase, ya, boleh mencapai 78%. Ya, tak kiralah sama ada di tahap H2 yang disebut sebagai good ataupun K3 yang disebut sebagai tahap cemerlang, excellent, ya. Jadi kalau kita tengok rajahnya, jadual ataupun grafnya, begitu, ya. Jadi grade development itu, ya, kalau kita tengok dia punya excellent itu daripada 2014 itu 9% kepada 22%. Jadi sudah menunjukkan bahawa kalau kita dapat menyuburkan pedagogi berasaskan fenomena atau pembelajaran berasaskan fenomena, tidak mustahil kita juga boleh mencapainya, ya. Baik. Jadi kita pergi kepada apa dia sebenarnya pembelajaran berasaskan fenomena yang dikatakan boleh meningkatkan aspek pembelajaran pelajar itu, ya. Baik. Jadi macam yang saya sebutkan tadi, di dalam model reka bentuk pembelajaran dalam KPPB, kita ada pedagogical practices, ya, di mana di situlah kita letakkan segala ilmu pedagogi yang ada di IPG ini, ya, sebab kita di 27 IPG sedang melaksanakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Jadi pedagogical practices itu kita muatkan apa sahaja, ya, yang ada kita letak di situ supaya kita boleh upskilling diri kita. Even pensyarah, ya, maupun kita kata kalau cikgu di sekolah, ya, nak meneroka aspek-aspek pedagogi ini boleh, ya, boleh kita teruskan. Baik. Jadi asalnya kalau kita rujuk kepada Kristi Lonka 2018, bukunya Phenomenal Learning from Finland.
tadi kalau Datuk sebut Finland, memang saya pun ada merujuk kepada apa yang berlaku di Finland. Sebenarnya mereka sudah revise education system mereka, dan mereka juga memang memberi fokus kepada memperkembangkan kemahiran-kemahiran skill-skill hidup mereka, life skill mereka seperti komunikasi, critical thinking, penyelesaian masalah, kerja berpasukan ataupun collaboration. Jadi asasnya rujukan kita sudah ada. Bagaimana kita nak implement di peringkat negeri kita, mengikut budaya kita. Itulah bila sebut, saya nak ulang baliklah apa yang Dr. Mahendra sebut tadi, setiap kita kena ada wisdom. Wisdom yang ada pada kita itu kita pegang dan kita kongsikan. Ya. Kebijaksanaan kita, hikmah itu perlu dikongsikan di dalam pelbagai bentuk. Tetapi kita kena ada kekuatan itu sebelum kita nak memulakannya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, asasnya pembelajaran tadi itu yang seperti yang saya sebutkan tadi ialah Finland telah memulakannya dalam reformasi pendidikan mereka 2016 dan 2017 tadi dah. Dah ada dah. Jadi di dalam National Curriculum Framework yang baru, ringkasnya yang disebut sebagai fenomena based learning tadi atau pembelajaran berasaskan fenomena ni telah diaplikasikan daripada seawal umur 7 tahun sampai 16 tahun. Ya, maknanya daripada sekolah rendah tu boleh sampai ke sekolah menengah. Ya. Begitu juga dengan apa yang disebut sebagai menjadi rujukan kepada seluruh dunia bagaimana Finland berjaya menghasilkannya dan menjadi model kejayaan kepada negara-negara di dunia. Dan mereka memang memberi fokus kepada kompetensi global 6C itu. Ya, yang di bawah ni, kompetensi global 6C, kalau kompetensi pembelajaran abad ke-21, kita cuma ada 4. Tetapi kalau kompetensi global 6C, dia sudah tambah lagi 2, siap dengan rubriknya, iaitu citizenship dan juga character. Ya? Jadi itu 2 perkara yang ditambah di dalam kita kata kompetensi global 6C daripada asalnya, iaitu pembelajaran abad ke-21 yang menekankan tentang 4C. Ya? Baik, jadi pembelajaran fenomena ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ya, dikatakan bahawa satu pembelajaran atau pedagogi yang melibatkan pelbagai disiplin dan sudah tentulah berasaskan konstruktivisme, di mana pelajar belajar sesuatu topik atau kandungan secara pendekatan holistik, bukan melalui pendekatan subjek sahaja. Itu dia punya definisi utama. Lepas tu kita tengok lagi apa maksud dia. Ya? Dan kalau kita perhatikan betul-betul, pedagogi sekarang ini, ya, bila kita kata contemporary pedagogi, dia tak lari daripada student centered. Kita mesti beri fokus kepada student centered. Bila sebut student centered, bermakna student ada voice, ada suara, nak belajar macam mana. Ya, student ada autonomi, apa yang mereka nak buat, apa yang mereka nak capai. Ya, ia bukanlah suatu mata pelajaran tersendiri, tetapi merangkumi tadi, ya, pelbagai disiplin ilmu. Jadi kalau kita kata pengajaran pelbagai disiplin ini, maka sudah tentu antara elemen yang saya sebutkan di awal-awal tadi itu ada pembelajaran inquiry dan juga penyelesaian masalah. Dan kalau kita lihat dalam siri-siri sebelum ini, ada yang menekankan penceramah atau guru yang berkongsi di dalam sesi seperti ini tentang aspek-aspek penyelesaian masalah, ya, aktiviti pembelajaran yang melibatkan penyelesaian masalah. Ya. Baik. Jadi kalau mengikut Dr. Donna Fields ni, ya, dia ni Valencian, ya, International University, daripada sana, dia kata fenomenon ini, maksud fenomenon ini adalah satu topik atau satu event, kejadian atau fakta daripada saintifik, ya, ataupun yang interest, minat, ya, yang kita boleh jadikan sebagai satu tema, sebagai satu tajuk, di mana daripada tema dan tajuk itu boleh
kita rangkumkan beberapa kemahiran, beberapa pengetahuan yang kita kata tidak fragmented tetapi saling berhubungan yang boleh digunakan oleh pelajar apabila mereka berada di dalam kehidupan sebenar. Ya, itu. Jadi bagaimana itu berlaku selepas ini kita tengok nanti. Begitu juga mengikut Donald Fields kata, ya, a geographical feature juga boleh dijadikan sebagai fenomena, historical event or notable person. Orang yang kita boleh jadikan rujukan ke tokoh ke, ya, ataupun kejadian-kejadian sejarah ke, ya, ataupun elemen-elemen persekitaran, environmental, persekitaran alam sekitar di negara kita ni. Pada ketika ini kalau tengok fenomenanya, ada tanah runtuh lah, ada landslide lah, tanah runtuh, landslide, banjir lah. Tadi kalau kita tengok berita pukul 8 tadi tu memang disebut kita kena bersiap sedia ada banjir besar akan berlaku di hujung tahun. Now, kita kena get ready dengan student kita. Apa kita punya tindakan? So, kita boleh ambil fenomenon itu sebagai satu cara memberi pengetahuan dan berkongsi pengetahuan dengan pelajar bagaimana kita nak menghadapi kejadian itu pada masa akan datang. Ya, baik. Jadi, kalau kita lihat pula maksud fenomena dalam Kamus Dewan merujuk kepada edisi keempat, dia kata satu kenyataan atau kejadian yang dapat diperhatikan, ya, seperti alam semula jadi ataupun sejarah. Ya, begitu juga suatu kenyataan atau kejadian yang dapat diberikan dan dijelaskan secara saintifik. Itu selarilah dengan apa yang disebut oleh Donna tadi, ya. Baik. Dan untuk maklumat lanjut nanti, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah melihat rujukan yang saya senaraikan di sini, ya, daripada Simeonidis, ya, dan Schwab, ya, 2016, dan juga link internet, ya, di dalam paparan ini. Baik. Jadi kalau kita kata nak melaksanakanlah, kalau cikgu ada tuan-tuan dan puan-puan berkeinginan macam mana kita nak laksanakan fenomena based learning ini atau pembelajaran berasaskan fenomena ini, ada 7 perkara di antaranya, ya, yang boleh kita tekankan di sini. Pertama, ya, bila kita nak melaksanakan, kita mesti mengambil kira tentang thinking skill, kemahiran berfikir dan juga kemahiran belajar. Ya. Kedua, berkaitan dengan pengetahuan budaya. Ya, aspek kolaboratif dan luahan. Luahan ini mungkin student voice, ya, apa yang mereka rasa, ya. Kemudian kemahiran hidup dalam kehidupan seharian, kaitkan dengan perkara itu. Yang keempat, pelbagai kemahiran literasi. Kalau tengok siri sebelum ini, ya, daripada cikgu-cikgu berkongsi, literasi ICT, literasi bahasa begitu banyak. Saya yakin, cikgu-cikgu dan juga pensyarah sangat mahir tentang pelbagai literasi ini, ya. Begitu juga dengan yang disebut sebagai yang khusus kepada ICT, literasi teknologi. Dan yang keenam, kita ada kemahiran dalam kerja seharian, kemahiran keusahawanan, ya. Dan juga yang penting yang ketujuh ini mesti ada engagement atau pelibatan. Dan kita kata kita nak jadikan student ini seorang warga negara yang aktif, ya, dan membina pengekalan pada masa depan. Membina pengekalan apa? Pemikiran, cara belajar, cara berfikir, macam mana mereka nak mendapatkan maklumat dan bertindak di dalam kehidupan seharian, ya. Jadi ini 7 perkara ini cuba kita strukturkan apabila kita nak melaksanakan pembelajaran berasaskan fenomena, ya. Jadi asasnya di situ berdasarkan kepada teori-teori pembelajaran. Jadi kalau kita melihat kepada asasnya teori pembelajaran itu, maka dia tidak lari daripada aspek pembelajaran, teori pembelajaran konstruktivis, teori pembelajaran socio-konstruktivis, learning theory, dan juga socio-cultural learning theory. Di sini kita kata pelajar meneroka, mencipta, membina pengetahuan berdasarkan pengalaman, berdasarkan beberapa kerja seperti penerokaan, penyelidikan, inquiry yang mereka kita bimbing untuk laksanakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran, ya. Baik. Akhirnya kita masuk kepada the how. Mungkin Dr. Adi boleh ingatkan saya kalau masa
sudah terlebih. Bagaimana Dr. Hadi? Ada berapa lama masa lagi? Ada lama. Ada lagi ya? Okey. Baik. Kita masuk kepada aspek ketiga. Tadi kita kata why kita nak mencari pembelajaran berasaskan fenomena. Yang kedua, dah ceritakan tadi apa sebenarnya pembelajaran berasaskan fenomena. Yang ketiga, kita cari bagaimana. Jadi dalam bagaimana nanti saya tunjukkan juga bagaimana contoh yang mungkin mungkinlah tidak sebaik yang mungkin, tetapi tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan kefahaman ini untuk mencipta yang lebih baik lagi di dalam proses PDP masing-masing ya. Baik. Tadi saya huraikan sedikit lagi tentang bagaimana kita nak menyusun atau menstrukturkan PHBL ini ataupun pembelajaran berasaskan fenomena ini. Kita sama ada kita tengoklah kalau sekolah rendah tahun 1, tahun 2, tahun 3 tu mungkin mereka tak sampai tahap untuk memikirkan apa sebenarnya yang berlaku. Tapi tak mustahil kalau ada pelajar yang boleh bercerita ya tentang fenomena yang berlaku di sekeliling mereka. Jadi beri peluang mereka nak pilih isu apa. Ya, tetapi kita strukturkan supaya bila kita memilih isu sebenar dunia, kita dah siap dah kita nak kaitkan dengan hasil pembelajaran khusus yang ada di dalam beberapa mata pelajaran itu berdasarkan kepada dokumen standard kurikulum kita dan juga pentaksiran ya di sekolah itu. Dan topik yang dipilih mesti adalah konteks dunia sebenar yang berkaitan dengan kehidupan. Kalau pelajar itu berada di lokasi sawah padi, apa yang berlaku di situ kita boleh kaitkan dulu supaya dia tahu dunia dia dengan kehidupan di sawah padi, di persekitaran kelapa, getah, kelapa sawit. Kadang-kadang kanak-kanak ini dia lebih tahu tentang persekitaran itu sebab mereka berada dalam dunia itu. Tapi bagaimana kita nak kaitkan satu fenomena. Contohnya, ya, mengapa padi ini kita tanam 2 kali setahun? Mengapa perlukan air semasa proses penanaman? Bagaimana kita nak kaitkan antara elemen sains, elemen alam sekitar atau geografi dengan elemen bahasa? Jadi di situlah tema atau fenomena itu dijadikan tajuk, tetapi kita masukkan ke semua elemen ataupun fakta pengetahuan yang kita pilih daripada beberapa mata pelajaran itu supaya kita dapat melihat perkaitan itu, engagement itu. Jadi sebenarnya begitu ya. Okey, baik. Kita cuba bangunkan soalan-soalan yang bersifat inquiry lah. Contohnya mengapa, bagaimana, apa berlaku jika, ya. Kita tak nak lagi tanya apa saja, kenapa, ke apa, di mana. Bukan tak boleh, boleh, tetapi kita nak menjana pemikiran anak murid kita seawal umur 7 tahun itu atau seawal prasekolah itu, itulah yang kita boleh cuba. Ya, sebab kalau kita tak cuba, kita memberi alasan budak besar ini mana boleh nak fikir sejauh itu. Kadang-kadang dulu masa saya bimbing siswa guru semasa praktikum, mereka tak boleh capai lah, tak apa, mula dengan yang paling asas. Tetapi kena ada rangsangan-rangsangan yang boleh membangunkan pemikiran. Kalau dalam kelas bertanya tanpa disogokkan dengan visual, bunyi, auditory, ya, memanglah mereka tak boleh, tapi cuba bangunkan dengan paparan-paparan yang baik, yang menarik di dalam set induksi dan sebagainya. Tentu mereka boleh bertanya, mengapa begitu, mengapa begini, dan jangan sekali-kali kita mematahkan niat untuk bertanya. Kadang-kadang kita membunuh sifat ingin tahu itu bila kita rasa soalan itu mengganggu proses kita, PDP kita. Kena susun betul-betul, ya. Kemudian kena pasti dah ajar konsep-konsep asas berkaitan inquiry itu. Contohnya, apa kemahiran yang perlu ada? Apa pengetahuan yang perlu ada bila kita nak menyelesaikan sesuatu masalah atau mencadangkan penyelesaian masalah. Jadi kena adalah proses itu. Dan pastikan juga ada ruang untuk pelajar terlibat dalam kajian dan penyelesaian masalah. Latih seawal yang boleh
bukan hanya di dalam bilik darjah tetapi keluar bawa. Paling asas tengoklah rumput, tengoklah serangga yang ada, bawa kantar pembesar, balik-balik catat berapa ada kaki, berapa kepak. This is a very interesting kan, latihan ataupun pengalaman yang pelajar sebelum ini dia tak peduli pun. Jadi kita bawa dia melihat dunia sebenar mereka. Begitulah sampai kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan bagaimana kita boleh menarik minat pelajar. Baik, kalau dalam konteks cuba kita lihat, saya nak bagi dua contoh di sini. Satu di Institut Pendidikan Guru dan satu lagi kita cuba bawa ke sekolah. Jadi apa pun yang kita buat adalah ke arah pembelajaran bermakna. Kita nak capai deep learning itu. Maka kalau kita rujuk kepada kurikulum pendidikan guru, saya bagi contoh di sinilah. Ada dua kursus contohnya. Ada EDUP 3013 iaitu psikologi perkembangan kanak-kanak dan remaja. Dan satu lagi ada 3093 kodnya iaitu pedagogi. Satu berkaitan dengan kaedah penyampaian kita dan satu lagi konten tentang psikologi. Dan kita pilih tajuk untuk pembelajaran berasaskan fenomena ini, itu saya kata tadi, tuan-tuan dan puan-puan kena berani mengubah cara penyampaian dengan tidak melanggarlah apa-apa aspek yang diperlukan oleh keperluanlah untuk kita proses pengijazahan ataupun keperluan MQA. Kalau kita faham, kita boleh jawab kalau ditanya oleh MQA itu. Jadi tidak ada masalahnya kita dalam kelas itu, maka pelajar-pelajar ini, kalau kita tengok dua kursus ini, mungkin pensyarahnya berbeza. Jadi boleh kita berbincang dengan pensyarah yang seorang lagi supaya kita ada collaboration, berbincang bagaimana fenomena atau tema yang kita pilih itu berkait dengan kehidupan sebenar kita pada ketika ini. Okey? Mungkin di dalam silibus kita itu, MK itu, kita ada banyak tajuk untuk contact hours selama 15 minggu itu atau 14 minggu itu. Jadi tajuk-tajuk itu kita ajar setiap minggu, betul. Tetapi kita boleh menggambarkan fenomena pedagogi ini atau pembelajaran berasaskan fenomena ini dengan meletakkan satu tajuk perbincangan tetapi melibatkan konteks pengetahuan atau tajuk, subtajuk yang ada di dalam dua-dua kursus itu. Jadi saya bagi contoh sini ialah impak pandemik COVID-19. 2020, 2021 kita semua lockdown. Mulalah kita meneroka bagaimana nak buat PDPR. Apa kesan kepada pelajar? Jadi saya nampak itu satu isu. Apa yang dipelajari oleh siswa guru untuk kursus pertama, salah satu daripada aspek ialah teori perkembangan. Bagaimana kanak-kanak berkembang? Apa aspek perkembangannya? Kognitif, emosi, fizikal, dan teori ini membantu siswa guru memahami. Kalau kita kata teori perkembangan kognitif Piaget, apa yang ada di dalam itu? Kalau kita tengok teori perkembangan Erikson berkaitan dengan emosi, apa yang ada di dalam itu? Nah, lepas itu kita cuba tengok pula pendekatan yang ketika itu sebenarnya juga dipelajari oleh pelajar yang sama yang belajar tentang pendekatan kaedah teknik yang digunakan untuk kita menyampaikan PDB kita di dalam bilik darjah ataupun bilik kuliah. Jadi berdasarkan fenomena impak pandemik COVID. Jadi bermakna di situ pensyarah boleh menstrukturkan supaya melihat perkaitan sebenar pada ketika itu. Bagaimana apa yang berlaku dari aspek kognitif. Pelajar belajar di rumah pada ketika mula-mula COVID-19 menular, kita tak dapat nak pastikan sejauh mana pengetahuan pelajar tentang mata pelajaran yang dia belajar di sekolah. Okey, jadi siswa guru mungkin boleh meneroka aspek itu berdasarkan bacaan daripada surat khabar, daripada internet, daripada berita, berbagai sumber media tentang
emosi kanak-kanak yang terganggu, yang tak dapat mengikuti pembelajaran di dalam kelas secara fizikal, yang boleh ikut secara maya, ya, pun ada masalah sebab tak ada capaian internet dan sebagainya. Kognitif mereka yang sepatutnya berkembang tetapi tidak berkembang. Okey, jadi sudah tentulah bakal guru ataupun kalau guru-guru di sekolah melihat aspek ini, dah belajar tentang bagaimana kita nak menangani pelajar-pelajar yang sudah berada di dalam proses pembelajaran yang terganggu itu, untuk mengubah cara pembelajaran pelajar apabila datang semula berjumpa secara bersemuka seawal 2022. Di sinilah fenomena impak pandemik itu dijadikan isu dan kita memikirkan apakah langkah yang sebaiknya kita boleh gunakan untuk membantu pelajar-pelajar atau siswa guru memikirkan untuk dikongsikan dengan guru di sekolah dan sebagainya. Ya, sudah tentulah yang berbeza di dalam kelas itu dari segi aspek perbezaan individu itu ada banyak, ya. Aspek perkembangan fizikal, mental, emosi. Jadi bagaimana guru boleh mencipta, memikirkan pendekatan, strategi yang boleh digunakan untuk menghadapi pelajar-pelajar atau murid-murid yang terkesan daripada pandemik, dan selepas itu berjumpa semula apakah pendekatan yang boleh digunakan untuk menjawab kepada perbezaan individu. Sebab di dalam pedagogi EDUP 3093 dia ada tajuk perbezaan individu. Jadi gunanya belajar perbezaan individu supaya kita mengenali perbezaan yang ada di kalangan kanak-kanak. Maka apabila mereka mencipta strategi-strategi pembelajaran, maka dia akan jadi membantu mereka menguruskan pembelajaran dengan lebih baik. Jadi kita nampak di sini. Di sini kita nampak kita menggunakan satu fenomena, ya, impak pandemik COVID tak ada pun di dalam sukatan pelajaran ataupun di dalam tajuk-tajuk kita di dalam kedua-dua kursus ini. Tetapi kita keluarkan sebagai satu pembelajaran berasaskan fenomena, tetapi kita mengambil ilmu, kemahiran, kepahaman, pengetahuan daripada dua kursus ini dijelmakan di dalam mengatasi isu sebenar di dalam kehidupan kita. Jelas ya di situ, ya. Baik, kemudian kita pergi beralih pula kepada kalaulah di sekolah, ya, kita nampak keadaannya macam-macam di sekolah, ya, tentang makanan segera yang membawa kepada obesity, yang membawa kepada kajian, ya, yang menunjukkan bahawa kalau kita banyak sangat makanan segera memberi impak kepada tubuh badan dan sebagainya. Ini kita boleh lihat, saya tak paparkan di sini, tetapi boleh jadi satu fenomena apabila apa yang saya sebut multidisciplinary tadi itu, ya, kita boleh gabungkan untuk jadi satu fenomena based learning ataupun pembelajaran berasaskan fenomena. Katakan saya ambil 3 contoh. Bahasa Melayu, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, dan sains. So bagaimana ketiga-tiga orang guru boleh berkolaborasi, berbincang apabila kena pada satu-satu standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi, kita boleh duduk berbincang menggunakan satu fenomena untuk menjalinkan standard pembelajaran 1.21 daripada bahasa Melayu, 8.1.1 hingga 8.114 dalam PJPK dan juga sains, 3.2.1, 3.2.5. Ada banyak, saya bagi contoh sajalah di sini, ya. Jadi kalau di dalam proses pembelajaran itu, saya kata tadi, walaupun fenomena itu menjadi satu tajuk, tema yang kita nak bincang untuk melihat interdisciplinary pengetahuan itu dan kemahiran itu, ya, tapi kita menggunakan standard pembelajaran berdasarkan standard kandungan yang ada untuk kita melihat perkaitan. Kalau tuan-tuan tengok, kalau BM, Bahasa Melayu, standard pembelajarannya, standard kandungannya bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Jadi, apakah hasil pembelajarannya?
bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu perkara secara bertata susila. Apa yang nak dituturkan oleh pelajar secara bertata susila itu kaitkanlah dengan elemen sains yang mereka belajar. Ini sebenarnya saya pilih adalah sains tahun 3, ya, dengan kelas makanan. Kaitkan tentang makanan, kaitkan tentang bagaimana dia boleh tutur tentang makanan segera. Okey, contoh makanan segera. Buat scrapbook makanan segera. Mengapa kita kena makanan segera? Apa bezanya makanan segera dengan makanan bukan segera? Jadi aspek itu akan mencapai hasil pembelajaran untuk bertutur menyampaikan maklumat dengan bimbingan cikgu. Nampak di situ, ya? Dan bila sebut amalan pemakanan, ya, menilai kesesuaian pengambilan snack berkhasiat. Jadi mengapa PJPK nak dikaitkan dengan 3 mata pelajaran? Kalau kita kata di dalam sains, memberikan contoh kelas makanan, merancang satu hidangan berdasarkan piramid makanan. Ya, berdasarkan piramid makanan. Jadi, dalam kelas makanan, dalam mata pelajaran sains, mereka dah tahu bagaimana nak merancang satu hidangan. Nah, di dalam PJPK, mereka dah tahu pengambilan snack berkhasiat tu macam mana. Jadi pengetahuan tentang pendidikan kesihatan di dalam PJPK itu dibawa ke dalam mata pelajaran sains yang hasil pembelajarannya merancang satu hidangan. Nampak tak perkaitan di antara ketiga-tiga hasil pembelajaran ini yang boleh dijelmakan oleh cikgu-cikgu di dalam satu sesi PDP. Bahasanya kita boleh capai, konteks makanan berkhasiat kita boleh capai, mengkelaskan makanan, membuat satu hidangan pun boleh dicapai. Ya, boleh dibuat sama ada di dalam bahasa Melayu, sesi ataupun kelas bahasa Melayu, boleh dibuat semasa dalam PJPK, boleh dibuat dalam mata pelajaran sains. Atau kalau kita ada wisdom itu, keberanian itu, dengan teknikal tertentu, dengan sokongan pihak pentadbir, 3 orang boleh masuk dalam satu kelas. Kalau budak yang sama, 3 cikgu ada, berkongsilah pembelajaran fenomena ini. Jadi itu sebenarnya bentuk apa yang dikatakan pembelajaran melalui fenomena. Fenomena boleh kita cipta berdasarkan isu semasa. Ya, jadi di situ kalau tuan-tuan tengok, kalau kita berjaya menghasilkan pembelajaran yang sebegini, pelajar bukan saja enjoy, pelajar bukan saja seronok, tetapi mereka juga dapat pengetahuan-pengetahuan baru, mencipta hidangan-hidangan yang baru yang ada elemen makanan berkhasiat yang kita mungkin sudah berlaku di sekolah pada ketika ini, tapi boleh suburkan lagi aktiviti ini supaya pelajar kita itu boleh capai 6C tadi. Kalau tengok standard prestasi itu, memang kita letak TP 6. Tak capai tak apa, tapi hasrat kita memang nak capai sampai tahap itu. Ya, mungkin selepas itu ada follow up lah supaya mereka boleh. Setiap pelajar yang berbeza kebolehan, sekurang-kurangnya mereka tahu sebut makanan berkhasiat dan makanan tidak berkhasiat. Ya, jadi bila banyak visual, banyak auditory, banyak perkara yang mereka lihat, banyaklah kebolehan, kosakata baharu, ilmu baharu yang mereka boleh kongsikan berbanding dengan kelas-kelas tradisional yang lebih banyak penghafalan fakta. Ya, baik. Saya teruskan lagi. Maka peranan guru, saya ringkaskan di situ, mereka kena ada pengetahuan asas. Ya, tuan-tuan kena ada pengetahuan asas. Sudah tentu pelajar juga kena ada pengetahuan asas. Prior knowledge itu kena ada dulu. Dan baru boleh kita start macam mana kita nak melihat atau nak mengembangkan aktiviti pembelajaran itu. Dan kita kena pegang konsep co-designer dan co-learner. Peranan guru contemporary pada ketika ini sebagai co-learner juga sebagai co-designer. Pelajar pun begitu, bukan terima saja maklumat tetapi mereka adalah co-learner, co-designer.
barulah elemen autonomi itu berlaku dalam diri kanak-kanak dan juga siswa guru kita. Ya, baik. Begitu juga dengan bila kita kata world issues, ya, berkaitan dengan fenomena, dia sudah tentu memberi asas kepada bagaimana kita nak design pembelajaran kita. Ada elemen tentang brainstorm, kita ada berfikir, kita ada vision, idea dan juga melibatkan penyelidikan tadi, ya. Jadi yang ini pun saya boleh skipkan, ya, sebab ada apa yang saya sebutkan tadi sudah pun ada di dalam slide ini, ya. Cuma saya sebut sikit kelemahannya di sini. Kelemahan ini bukan kerana kelemahan pembelajaran berasaskan fenomena, cuma kita kena alert, kena cakna, ya. Dia mungkin tidak menetapkan matlamat atau hasil pembelajaran seperti isi kandungan kursus. Itu yang saya kata tadi, kita kena kaitkan dengan hasil pembelajaran yang ada di dalam DSKP. Kita tak boleh lepas bebas nanti aktiviti pembelajaran berasaskan fenomena nak capai apa. Jadi kita kena cakna dengan pembelajaran berasaskan fenomena dengan hasil pembelajaran yang mereka kena capai. Itu kena perlu dipikirkan, ya. Ini pun saya dah sebut tadi, ya. Okey, baik. Untuk masa hadapan pembelajaran berasaskan fenomena ini kepada pensyarah-pensyarah yang ada di IPG ataupun yang ada di luar sana, ya, sesiapa saja guru-guru di sekolah, tak kiralah di sekolah rendah dan sekolah menengah, dalam konteks ke arah mencapai pembelajaran bermakna, ya, perlu, kalau kita kata penyelesaian masalah, kerja berpasukan, pemikiran kritis, kita tak boleh kembangkan kita punya ataupun apa yang saya sebut sebagai 6C tadi, ya, iaitu karakter, ya, karakter pelajar, citizenship, kewarganegaraan, elemen kompetensi critical thinking, creativity, collaboration, communication. Tanpa kita melaksanakan pembelajaran secara hands-on dan penglibatan pelajar 100%, tuan-tuan mungkin mengalami masalah, ya, untuk mencapainya. Jadi dalami semula bagaimana kita nak melaksanakan aktiviti pembelajaran pelajar kita dan tekankan tentang hands-on. Kalau di sekolah itu hands-on secara aktif ini perlu, ya, ditekankan supaya mereka dapat lihat, mereka dapat buat, mereka dapat cipta, ya, secara hands-on lah, ya, secara kita kata experience, ada pengalaman di situ. Begitu juga pelajar-pelajar di Institut Pendidikan Guru, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita kembangkan di dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna itu memang selari, ya, dan untuk mencapai 6C itu. Maka itu 6C itu perlu dipahami betul-betul, dihayati, dan bagaimana kita nak melaksanakan pembelajaran berasaskan fenomena ini supaya target kita untuk membina 6C ini berjaya kita capai, ya. Jadi mungkin itulah serba sedikit pengalaman yang sudah kita laksanakan di peringkat IPG, dan mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan pernah melaksanakan di bilik belajar di sekolah. Suburkan, teruskan, mantapkan, ya, kembangkan. Sebab itu tadi bila Dr. Mahindar sebut tentang membaca, bacalah sebanyak yang mungkin supaya ilmu kita, kapasiti pedagogi kita bertambah, dan impaknya bukan sahaja kepada kita untuk melatih minda kita tetapi juga kepada anak didik kita. Jadi itu saja perkongsian saya. Jika ada soalan selepas ini, bolehlah dikemukakan. Saya serahkan semula kepada Dr. Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okay. Baik, terima kasih Cik Zulkifli atas perkongsian tadi berkaitan dengan pedagogi berasaskan fenomena
Dan saya melihat ini merupakan salah satu pedagogi yang berbentuk contemporary, ya, yang boleh membawa kita bergerak jauh ke hadapan, ataupun pedagogi yang kita boleh kelaskan sebagai pedagogi transformatif, ya, yang berfokuskan masa hadapan, ya. Saya pada ruang ini, ya, kesempatan ini saya jemputlah kepada sidang penonton, ya, kalau ada soalan, ya, untuk dikemukakan kepada Encik Zul, ataupun kalau tak mau tanya secara langsung, boleh tulis di ruangan chat. Ya, saya jemputlah, ya. Sementara itu saya tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh Cik Zul tadi, ya, berkaitan dengan pembelajaran berasaskan fenomena ni. Cuma kalau dilihat di sekolah, ya, kalau kita di sekolah juga ada dicadangkan pendekatan pengajaran yang dikatakan berasaskan tema, ya. Jadi boleh Cik Zul jelaskan sedikit, ya, ataupun beri penjelasan berkaitan dengan pembelajaran berasaskan fenomena ni dengan pembelajaran berasaskan tema atau pembelajaran bertema. Ya, terima kasih Dr. Hadi atas soalan itu. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya memang itu selari, inline, ya, memang selari dengan apa yang saya sebut sebagai pedagogi berasaskan fenomena dengan pembelajaran berasaskan tema di sekolah. Jadi kalau kita lihat elemen yang ada di dalam tema, pembelajaran berasaskan tema di sekolah itu dengan apa yang saya sampaikan memang selari. Jadi bolehlah di mana-mana kekurangan kita kata complete lah, kita cuba sempurna lengkapkan antara satu sama lain, ya. Dia tidak bercanggah dengan apa yang tuan-tuan buat. Kalau kita tengok, kalau kita pernah melalui proses melihat kurikulum kita panggil SPK, pendidikan kanak-kanak yang berlaku di sekolah, di prasekolah. Sekarang ni pun dulu kita memang sebut tentang ada tema. Setiap minggu tu ada tema. Cikgu dah pilih tema. Jadi ialah sebab pendidikan kanak-kanak dia tak ada subjek khusus, ya. Cuma ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, apa lagi, ya, pendidikan Islam macam tu. Tetapi menggunakan tema itu macam-macam cikgu prasekolah boleh kongsikan mengajar menggunakan tema itu. Sebenarnya dah ada, dari dulu dah ada. Cuma tujuan kita pada malam ini, ya, di sekolah pun dah ada, kita suburkan balik, kita cakna dengan kelebihan ini, ya, supaya pembelajaran itu tidak menjadi begitu statik, ya. Pelajar kita ada dinamik, boleh berfikir, bergerak bebas. Itu, ya, benda-benda macam itu yang kita tekankan sebenarnya, ni Dr. Lee. Terima kasih Cik Zul atas penjelasan tadi. Jadi apa yang saya nampak melalui pembelajaran berasaskan fenomena ni menjadikan guru, pelajar atau pensyarah sendiri, ya, menjadi ataupun perlu sentiasa alert, ataupun peka ataupun prihatin terhadap apa yang berlaku di luar sana, ya. Daripada penjelasan yang disampaikan oleh Cik Zul tadi lah, ya. Dan kalau kita melihat dalam konteks kita nak menuju kepada pendidikan 2030 ni, ya, pendidikan yang berfokuskan masa depan ni, ya, sejauh mana, ya, potensi pelaksanaan pembelajaran berasaskan fenomena ni untuk dilaksanakan di peringkat sekolah ataupun di peringkat Institut Pengajian Tinggi sendiri, ataupun khususnya di IPG lah, Institut Pendidikan Guru. Ya, terima kasih Dr. Adi. Macam yang saya katakan tadi, untuk masa depan, in the future, kita punya kurikulum pendidikan guru ni, kalau kita nak jadikan pendidikan guru ni yang terbaik di dunia, ya, salah satu yang terbaik di dunia, kita selalu sebut dunia buka, kita kena sebut go global.
maka kita kena berubah dari sekarang ni. Kita kena mau tak mau kena berubah daripada sekarang. Cara kita berfikir, cara kita nak mengeluarkan idea, cara nak melaksanakan PDP kita. Kita tak boleh mengundur ke belakang. Ya, kita kena bergerak ke depan sebab bila sebut dunia buka, uncertainty tu macam-macam boleh berlaku yang kita tak tahu. Jadi persiapan kita dalam konteks dunia pendidikan pada hari ini, khususnya dalam aspek pedagogi, perlu berubah. Dan saya lihat fenomena pedagogi adalah salah satu pedagogi yang perlu kita tambah baik dari masa ke semasa supaya pelajar kita dapat dibekalkan dengan elemen-elemen penerokaan, inquiry, penyelesaian masalah. Dan kadang-kadang disebut juga bukan menyelesaikan masalah, tapi problem, kita panggil apa? Problem creator. Dia bukan mencipta masalah, tetapi dia memikirkan apa masalah akan ada pada masa akan datang yang dia kena hadapi. Itu maksud dia. Jadi kalaulah kita semua bergerak ke arah itu, saya yakin sangat kita punya pendidikan guru kita sangat mantap. Saya satu saja je pesan, tuan-tuan jangan takut, kena berani. Tak ada siapa pun nak halang kita mengajar di dalam bilik kuliah kita, di dalam kelas kita, mengikut kepahaman kita, tetapi sudah tentulah kita dalam konteks etika dan undang-undang tu, tetapi kebebasan kita nak buat aktiviti yang tidak bercanggah dari segi aspek agama, budaya tu kena jagalah, tetapi apa saja boleh berkongsi dengan pelajar kita. Itulah pandangan saya tadi. Baik, terima kasih Cik Zul, Cik Zulkifli Mahyudin atas perkongsian yang amat menarik pada malam ini. Cuma itulah masa agak terhad. Sebenarnya saya percaya banyak lagi yang boleh dikongsikan dengan kita semua, khususnya dari segi the how, bahagian ataupun aspek the how, iaitu bagaimana nak melaksanakannya di dalam dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi saya selaku koordinator untuk CDL hands-on cluster IPG pada malam ini ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Cik Zulkifli bin Ismail atas perkongsian yang amat menarik pada malam ini. Dan pada sidang mahir semua, peserta-peserta, saya ucapkan terima kasih kerana setia menunggu sampai ke akhir rancangan kita. Jadi saya rasa kita berhenti setakat ini dulu. Kita tangguhkan dulu perbincangan kita pada malam ini. Mungkin kita akan jemput lagi lah Cik Zul ni untuk penerangan yang lebih lanjut pada masa akan datang, khususnya berkaitan dengan pedagogi berasaskan fenomena ini. Jadi setakat itu dulu daripada kita, pada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kembali. Terima kasih semua.